اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 39. Muka surat 39, baris yang ke-7 daripada atas. Baris yang ke-7 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bermula sebab bagi dengki itu, dan bermula sebab bagi dengki itu, yakni punca bagi dengki itu. Ada kalanya, ada kala sebab bagi dengki takabur, dan ada kalanya sebab bagi dengki berseteru, dan ada kala sebab bagi dengki itu keji nafsu, kerana kikir ia dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala atas hamba Allah dengan ketiadaan tujuan yang baik. Dan bermula sebab bagi dengki itu, jadi punca bagi sifat dengki, hasad. Dengki, hasad, cita di hati, berkenan di hati, hilang nikmat daripada orang lain. Sama ada nikmat tu nikmat dunia ataupun nikmat agama. Sama ada nikmat tu boleh ke dia ke ataupun tak boleh ke dia. Tapi hatinya suka hilang nikmat daripada orang lain. Dan nikmat tu nak supaya boleh ke dia ke. Apabila Tuhan tarik daripada orang lain, kemudian nikmat tu dapat ke dia. Dapat ke dia ke, tak dapat ke dia ke, hak tu tak kira tu. Janji hilang nikmat daripada orang lain. Ni dengki. Dengki ni memang semata-mata cita hilang nikmat. Lepas tu boleh ke dia? Tak biar tak boleh ke dia pun. Kira-kira sama-sama tak boleh pun dah apa. Sama-sama tak boleh pun dah apa. Kita cakap agak sama-sama khising dah apa. Ada khising. Sama-sama khising dah apa. Tapi pentingnya nikmat yang ada pada orang lain tu hilang, Tuhan tarik. Itu hasad. Ataupun cita di hati turun balak atas orang lain. Turun balak atas orang lain. Hati cita, hati suka, hati kenang. Ni kadang-kadang apabila seseorang ditarik nikmat oleh Allah, seseorang diuji dengan balak, maka terkeluarlah di mulut dia, lama dah tunggu. Faham tak ni? Terkeluar di mulut, lama dah tunggu. Lama tunggu apa? Dia deki ni duduk dalam hati. Dia akan terkeluar apabila seseorang nikmatnya ditarik oleh Allah, seseorang diuji dengan balak,
terkeluar di mulut, lama dah tunggu. Ni ni orang dengki. Yang mana dengki ni salah satu dia ada penyakit hati yang paling besar. Penyakit hati yang besar di antaranya adalah dengki. Yang mana dengki ni haram serta dosa besar, kabair. Dan dengki ni Nabi kata, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulunal hatab. Nabi kata dengki itu akan membinasakan akan segala pahala kebajikan, seperti memakan oleh api akan kayu api bandingan. Jadi dengki ni dia membinasakan pahala kebajikan. Pahala kebajikan, nak jadi pahala kebajikan ni amal yang comel ni. Amal dengan ilmu, amal dengan akidah yang sebenar, amal pula sempurna zahir dan batin, barulah ada pahala kebajikan dalam amal. Ini amal yang dengan ilmu dah ni. Tetapi apabila datang sifat hasad, maka sifat hasad ni akan membinasakan pahala kebajikan. Hak dosa besar dah. Terkadang dosa-dosa besar yang lain dosa besar lah. Hak pahala kebajikan tak kosek. Hak dosa besar. Lepas tu pahala kebajikan amal ibadat dia, hak tu tidak binasa. Tu ada dosa besar yang seumpama tu. Maknanya sampai masa mizan, timbanglah. Hak sebelah dosa besar, sebelah kiri, dengan hak pahala kebajikan hak tak kosek ni mana banyak. Tapi hasad ni bukan kata dosa besar saja. Hak pahala kebajikan, hak nak memberatkan timbangan sebelah kanan, binasa. Ni. Faham tak ni? Bukan kata haram dosa besar, bukan hasad, dia membinasakan pahala kebajikan. Kemudian Nabi kata penyakit hasad ni penyakit yang turun temurun daripada ummah yang terdahulu. Jadi penyakit hasad, Nabi kata penyakit baghdha, marah, ini penyakit yang turun temurun daripada ummah yang terdahulu. Mana contohnya? Qabil lah contoh dia. Qabil hasad akan Habil, akhirnya dibunuh akan Habil. Hak tu hak memaksiat yang pertama yang berlaku di bumi adalah dengki Qabil kepada Habil. Ini hak penyakit ummah terdahulu. Hak di bumi, hak di langit, dengki iblis Azazil laknatullah akan Nabi Adam alaihissalam atau di langit. Kemudian punca Qabil dengki, punca Azazil iblis laknatullah dengki, puncanya adalah datang daripada takabur. Punca datang daripada takabur, hak pergi kepada sifat hasad, sifat dengki. Jadi sifat dengki ni turun temurun daripada ummah yang terdahulu. Dengki satu, baghdha, marah satu. Yang mana di antara sebab menyebabkan jadi hasad, di antara puncanya adalah baghdha, marah. Bila marah jadi berseteru. Bila berseteru, mudahlah timbul dengki. Apabila seteru seseorang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengki ni dosa besar, nikmat besar yang ada di kita, pahala kebajikan Tuhan tarik balik. Nikmat di orang yang didengki itu tak bergerak pun. Ni, faham tak ni? Nikmat yang ada pada orang lain yang ia dengki, adakah nikmat tu berkurangan kerana didengki kan? Tak ada. Nikmat dia terkadang bertambah. Tiba-tiba nikmat besar yang ada di kita, pahala kebajikan, datang dari taufik hidayah Allah, boleh buat kebajikan ni, tiba-tiba hak nikmat yang ada pada diri sendiri tu ditarik balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang ada pada orang lain yang ia dengki
Tuan tak tarik balik, bahkan kadang-kadang nikmat dia kau bertambah. Ni dengki ni akhirah lah. Atas dunia pun maknanya terseksa dah orang yang dengki. Terseksa macam mana? Dia tengok kawan tu nikmat bertambah, dia jadi hati dia tak tenang. Hati dia serabut. Hati tak tenang, hati dia serabut duk mikir ni. Orang ni nikmat dia bertambah, nikmat dia bertambah. Itu atas dunia. Ni macam sebut terdahululah. Ni hanya cerita dengki yang ada di dalam hati. Tetapi dengki yang ada dalam hati ni umpama raja. Dia tidak akan terhenti di hati. Dia tidak akan terhenti di hati. Dia pergi pula kepada kebinasaan anggota zahir dengan bagai-bagai perbuatan khianat kepada orang yang didengkinya. Itu kepada kesalahan zahir. Kita sekarang hanya cerita berkaitan dengan sifat mazmumah, kecelaan hati. Tapi kecelaan hati tidak akan berhenti di hati saja. Sebab itulah kita minta berlindung wa min syarri hasidin iza hasad. Wa min syarri hasidin iza hasad. Aku berlindung dengan Allah daripada kejahatan orang yang hasad. Apa dia hasad? Apa kejahatan? Hak dalam hati dia, hasad dalam hati dia tidak menjejaskan orang yang dihasadkan. Bahkan orang yang dihasad tu akan dapat pahala. Apakah yang kita minta berlindung? Daripada kejahatan. Kejahatan ni lah anggota zahir. Bila dengki di hati, dia akan pergi kepada anggota zahir pula berperanan. Sebab hati ni umpama raja. Jadi untuk memuaskan hati umpama raja ni, anggota zahir berperanan. Buatlah macam-macam cara supaya nikmat yang ada di orang lain yang ia dengki itu biar jadi hilang. Dia usahakanlah macam mana cara sekalipun dengan perbuatan khianat itu pergi kepada maksiat anggota zahir. Sekarang ni nak cerita pula apa sebab, apa punca yang jadi timbul sifat hasad, timbul sifat dengki ni. Yang mana dengki ni orang yang tidak redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Tidak redha dengan pembahagian yang dibahagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang lain dapat nikmat bagai-bagai, itu qada Allah. Itu adalah pembahagian daripada Allah. Jadi apabila kita dengki, tak puas hati kita panggil tau. Tak puas hati. Gitu, tak puas hati tau. Apabila kita dengki, cita supaya nikmat orang lain yang diqadakkan oleh Allah, yang dibahagi oleh Allah supaya hilang. Jadi seolah-olahnya kita tak reda, tak setuju dengan qada Allah dan pembahagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Jadi kenapa timbul sifat dengki? Nak sebut dia punya sebab dia. Ni kata Sayyidina Zakaria alaihi salam. Qala Allah Ta'ala al-hasidu aduun li ni'mati. Aduun li ni'mati muskhitun li qada'i. Ghairu radin bi kismatillati qasamtu baina ibadi. Qasamtu baina ibadi. Artinya kata Nabi Zakaria alaihissalam, firman Allah Subhanahu wa taala dalam setengah-setengah kitab. Tuhan kata bermula orang hasad itu mengseterui bagi nikmatku. Seteru bagi nikmatku. Sekarang ni dia tak puas hati dengan nikmat tu, nikmat aku, Tuhan kata. Jadi orang dengki ni orang yang memusuhi nikmatku. Ni. Kemudian dan benci ia bagi qadaku. Musitun li qada'i. Mana apa ni? Marah dengan qada aku. Marah. Kenapa Allah Ta'ala bagi nikmat kepada orang lain banyak ni? Kenapa? Marah seolah-olahnya.
Satu laginya, dan tiada redha ia dengan bahagiku yang aku bahagikan antara hamba-Ku. Jadi dia tak redha dengan pembahagian yang dibahagi oleh Allah akan hamba-hamba-Ku. Nikmat itu daripada Allah kepada hamba Allah. Jadi kenapa pula kita tak puas hati? Tak ada kena-ngena dengan kitanya. Ada ni. Kalau banding gini macam mana? Tak ada kena-ngena dengan kita. Jadi ayah orang ni dia bagi harta kepada anak-anak dia. Tiba-tiba kita tak puas hati. Kenapa bahagi seumpama tu? Ada kena-ngena apa? Seolah-olah lah kita buat bandingan ni. Sekarang ni ayah dia bagi harta hidup-hidup kepada anak-anak. Kita ni ada kena-mengena pun. Bila kita tahu, tak setuju saya. Kenapa bahagi gitu? Kenapa? Apa kena-mengena dengan kita? Itu anak dia, kok anda dia lah. Sekarang ni ini hamba Allah. Nikmat yang ada tu bahagian yang dibahagi oleh Allah kepada hambanya. Apa kena-mengena dengan kita yang kita nak dengki? Ada ni. Jadi Tuhan kata orang ni orang yang tak redha dengan pembahagian yang aku bahagikan antara hamba-Ku. Tak ada kena-ngena pun orang tu ni. Macam mana? Tak ada kena-ngena pun. Anda kat mana ayah dia nak bagi kepada anak-anak dia? Tak ada kena-ngena. Kenapa kita tak puas hati? Macam mana? Sebab itulah dia dalam bab ni kita duduk mengaji ilmu yang membicarakan berkaitan dengan hati ni, insya-Allah lah. Tapi kena mujahadah. Ini perkara dalam, bukan perkara luar. Perkara luar ni mudah je. Nak baiki hak dalam payah. Pada ni. Macam jasmani kita lah. Penyakit luar sapu-sapu gitu je, sembuh lah. Kalau penyakit dalam kena belah, kena tebuk, tu. Kalau penyakit dalam. Kalau penyakit luar, apa? Lesek dah. Sapu-sapu, lesek pula dah. Lesek. Bunyi pun orang keliru, lesek apa makna pula. Sapu dengan tu je, dengan obat tu. Obat krim. Sapu dengan krim kat luar je. Tak payah-payah. Tapi kalau penyakit dalam sama juga. Kalau penyakit luar mudah kita baiki. Tapi kalau penyakit dalam, waktu kena mujahadah. Tapi kalau kita ingat macam Tuhan kata orang deki ni orang yang memusuhi akan nikmat aku, orang yang marah akan qada aku, orang yang tak redha dengan pembahagian aku yang aku bahagikan di antara hamba-hamba aku. Kita akan sedarlah. Kenapa jadi kita nak deki seumpama tu? Bahkan di kita banyak mana nikmat yang tahawi kita yang akan kita dipersoalkan pada hari akhirah. Banyak mana dah nikmat tahawi kita. Orang tu boleh banyak atas dunia. Di akhirah panjang pembicaraan bagi dia, ujian besar kepada dia. Tapi kita ni nikmat banyak mana dah Tuhan bagi kitanya. Mana Tuhan bela kita tu daripada dalam perut lagi. Tuhan bela dah. Tuhan bela dalam perut tu. Hak masuk melalui tali pusat, Tuhan bela dah daripada dalam perut. Keluar tu standby lalu dah ni. Hak susu tu standby lalu dah. Kalau dak beranak tak ada susu tu. Bila beranak ada susu tu. Standby lalu dah. Tu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita duk ita nikmat yang Tuhan beri kat orang. Lepas tu timbul dak puas hati dengan nikmat yang ada pada orang lain. Kemudian nak tahu dia punya sebab punca. Sebagaimana kalau penyakit jasmani, kita nak berubat, kita kena pelihara daripada punca penyakit tu. Kalau penyakit jasmani ni kan, penyakit apa? Kita nak berubat penyakit ni, kita kena pelihara daripada punca penyakit tu. Daripada pemakanan ke, daripada apa, kena pelihara tu. Sebab apa? Sebab kita nak pelihara penyakit.
Kita nak sembuhkan daripada penyakit. Sama juga ni. Kita nak cerita bab deki ni kena tahu juga punca dia. Sebab apa? Sebab kita kena pelihara daripada punca tu lagi. Kita nak kena pelihara daripada punca tu lagi. Sebagaimana kita nak sembuh penyakit yang ada di kita ni, kita kena pelihara daripada punca yang menyebabkan jadi penyakit. Jadi sekarang cerita dia punya sebab bagi dengki. Dan bermula sebab ni punca bagi dengki itu ada kalanya takabur. Ni hak ni hak punca utama kepada dengki adalah takabur. Jadi dalam kitab Penau Bagi Hati datang 3 punca. Dalam Sairus Salikin didatangkan 7 punca. Tapi hak 3 ni hak utama, hak paling besar. Nombor 1-nya adalah takabur. Hasad iblis mari daripada takabur. Hasad Qabil mari daripada takabur. Takaburlah dengan kelebihan yang ada pada Qabil dan hak pasangan hak lahir sekali dengan Qabil tu. Itu mari daripada takabur. Jadi punca utama hasad adalah mari daripada takabur. Besar diri. Apabila kita ni takabur, kita ni besar diri, tiba-tiba nikmat tu dapat kepada orang yang kita pandang rendah. Sekarang kita besar diri, sombong, takabur. Tiba-tiba nikmat ni dapat kepada orang lain yang selama ni kita pandang rendah. Takabur kan? Dia membesarkan diri, daripada orang lain. Orang lain ni orang-orang yang orang-orang bawah-bawah ni, orang hina-hina ni. Tiba-tiba Tuhan beri nikmat kepada orang yang hak dia pandang hina, pandang rendah tu. Jadi tak puas hati dah lah. Dah kita orang lebih. Yang dia tu bagi anggapan kita orang hina, orang kurang. Tiba-tiba orang hina, orang kurang ni dia dapat nikmat. Itu jadi punca kepada dengki. Mari daripada takabur. Sebaliknya kalau seseorang tu tawaduk, rendah diri, kemudian nikmat tu dapat pada orang lain, yang mana dia sentiasa memandang tinggi pada orang lain. Orang yang dipandang tinggi dapat nikmat, bagi dia sedang moleklah dia orang lebih. Kenapa nikmat tu tak dapat di kita? Sebab kita orang lemah, orang kurang. Jadi dapat nikmat pada orang yang kita pandang tinggi itu, okeylah. Tapi kalau kita sombong, kita membesar diri, orang ni orang kurang, tapi tiba-tiba orang yang kita kira kurang tu dapat nikmat. Maka ini punca jadi hasad, dengki, takabur. Ujub pun sama. Ujub pun menjadi punca kepada hasad, dengki, termasuk ujub. Dia cuma ujub dengan takabur ni dekat-dekat. Ujub ni hairan diri, perasan diri lebih, tapi setakat diri je lah. Takabur ni dia lakoh atas orang, diri lebih daripada orang lain. Gitu. Ujub, perasan, beranggapan diri lebih daripada orang. Tidak, diri lebih daripada orang. Itu lakoh tu, naik atas orang tu. Itu takabur. Dia dekat-dekat je. Sebab punca takabur adalah ujub. Punca takabur adalah ujub. Tapi dalam kitab Sairus Salikin dia asingkan. Lepas tu jadi 7 punca hasad. Takabur 1 punca, nak ujub 1 punca. Jadi banyaklah. Dia ujub ni sebab jadi kepada takabur. Jadi kita ni ambil takabur je lah. Kemudian takabur lah hak sifat yang betul-betul kena mujahadah. Hak sifat takabur ni, kita kena jaga sifat takabur ni daripada awal lagi. Daripada awal lagi, diri kita, keluarga kita, jaga molek sifat takabur. Jangan sesekali kita biarkan takabur menguasai diri kita. Sama telah pula kita zahirkan takabur kita tu kepada keluarga kita.
kesombongan kita tu terzahir kepada keluarga kita, anak-anak kita. Akhir anak-anak kita pun mewarisi sifat takabur kita. Cakap-cakap ni ingat baik ni. Kita ni keluarga orang lebih-lebih ni. Jangan buat komang gitu. Kalau ada kawan-kawan bergiam-giam, jangan kita ni orang keluarga lebih ni. Takabur diri dia disemarkan pula pada anak-anak. Ni ada ni. Bukan kata nak ajar, tak apalah. Kita kena rendah diri. Kemungkinanlah keluarga kita ni Allah Ta'ala kurniakan nikmat lebih, ujian besar daripada Allah. Apa yang ada lebih di kita ni semua datang daripada Allah. Jangan duk sombong. Bila-bila masa Allah boleh tarik balik nikmat yang ada pada keluarga kita ni. Keluarga kita ni senang ke apa ke, itu ujian daripada Allah. Mana apa tu? Kena didik dengan asas-asas agama. Kalau tidak ada asas agama, asas dunia semata-mata, kita orang lebih atas dunia ni. Jangan buat koma-koma, jangan buat rendah-rendah. Jatuh standard mak ayah. Jatuh standard mak ayah. Kan? Kita semua pula takabur ni semua orang tahu belaka. Sifat siapa? Sifat Azazil, iblis laknatullah. Sifat Azazil, iblis laknatullah, ketua puak-puak syaitan. Hak bapak ketua syaitan, iblis. Sifat masyhur dia nya takabur. Tiba-tiba sifat tu sifat hati kita pergi semar pula kepada generasi kita macam mana tu. Nanti nak kita Panawati dia akan ceritalah takabur, punca takabur dia akan cerita juga. Kemudian macam mana kita nak menginsafi diri, untuk mengenal diri kita siapa sebenarnya. Kita nak takabur kok jalan mana? Al-kibriya ini sifat Allah. Sifat Allah mutakabbir, sifat Allah. Sebab apa? Sebab hak dia belaka. Kita nak membesarkan diri kita, apa yang ada pada diri kita sebenarnya. Bagai-bagai itu semua daripada Allah, bukan hak kita pun. Ini dia akan cerita macam mana untuk kita insaf diri, kenal diri. Dia akan mula daripada kita ni. Jadi daripada apa? Intang beliang. Ambil intang beliang, hipung. Lepas tu buat jadi orang. Mak ayah kita banyak intang beliang. Kita ni dijadikan daripada intang beliang. Khuliqa mimma'in dafiq, khuliqa mimma'in mahin. Dijadikan daripada air yang terpancar, air yang hina. Nak sebut air itu pun air mani. Orang cakap air mani. Ada orang cakap air mani, ada orang cakap? Tak ada orang cakap air maninya. Pada ni mana hina tu. Keluar kok jalan mana? Masuk kok jalan mana? Nanti kita dilahirkan kok jalan mana? Kalau ke situ. Ke kita lahir kok apa ni? Tabung uji. Lahir kot tabung uji. Ada lahir kat tabung uji. Tabung uji. Air mani keluar kok mana? Masuk kok mana? Kita nanti dilahirkan kok jalan mana? Tu dia nak bagi kita insaf di kenal diri. Sekarang pula kita ni semuanya pikul tahi belaka. Ada pikul tahi. Orang zaman dulu, orang tua-tua ceritalah, ada orang hija pikul tahi. Hija dia pikul tahi. Sekarang ni tak ada lah pikul tahi. Bawa lori hok sedut tahi tu adalah. Lepas tu bawa lori hok ni orang cerita zaman dulu. Ada orang hija pikul tahi. Tahu? Hija pikul tahi. Kita ni bawa tahi ke mana-mana. Lepas tu kita ni pula besarnya tahi tu. Tahi. Jangan salah dah. Tahi je dah. Tahi.
Besarnya tahi ni, kita ni ikut perintah dia je. Tak ada kita ikut perintah tahi. Kita sedar. Tahi kata nak keluar. Apa nak kita? Sabar kok, tak kira masa ni. Ada? Dah. Tak kira ke mana pun. Duduk kat mana sekalipun. Kok mana sekalipun, kita kena ikut arahan dia. Tengah cakap sedap-sedap. Tengah cakap sedap-sedap. Dia kata nak keluar. Cakap dah habis lagi. Nanti dulu. Dia akan keluar situ je. Bekeng tu yang main. Bekeng. Tengah tidur sedap-sedap, pikas bangun. Tu. Kenapa? Kena ikut arahan tahi. Hak tahi panggil. Hak tu bila panggil hayya 'alas salah. Pada tahu je. Tu. Nanti lah dulu, waktu panjang kan. Tu. Kalau hak tu bila panggil. Tu kitanya. Nak lebih ke mana? Walaupun tubuh kita ni banyak rongga, tapi tak keluar bahu tahi. Ni. Rongga banyak kan? Lubang banyak di tubuh kita ni, tapi bahu tahinya tak keluar. Duduk dalam perut. Kita ni pula, jasad kita ni kalau mati, apabila berubah bau jasad orang yang mati ni, bau dia lebih pelik daripada hak jasad binatang makhluk Allah yang lain. Mana kalau orang tercium bau jasad manusia, sebagai contoh hak kematian yang tidak disedari tu, tak boleh nak makan, teringat tak boleh nak makan. Kalau setakat adalah bangkai lembu ke hok mapuh tepi jalan tu kan busuk juga, tak jejah kita. Tak jejah, tak ada rasa apa pun. Mana kita tutup hidung, bau busuk sungguh bangkai lembu ni, tak ada masalah. Lepas tu pergi kedai makan, tak ada apa-apa, tak mikir pun. Tapi kalau bau jasad manusia, tu mikir nak makan. Tu kita. Kemudian sampai di mahsyar, belum tentu lagi kita meniti titiang sirat lepas. Kalau kita meniti titiang sirat lepas, barulah boleh nak takabur. Tapi tak ada nak takabur ketika tu, suci bersih dah. Mana kira nak takabur boleh selepas meniti titiang sirat lepas, boleh takabur. Tapi ketika tu suci dah. Ada sekali siapa dapat jaminan meniti titiang sirat lepas? Siapa dapat jaminan? Orang yang tak lepas titiang sirat jatuh ke dalam neraka jahanam lebih hina daripada anjing dan babi. Sebab anjing dan babi tidak akan masuk neraka jahanam. Anjing dan babi akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan anjing kitmir, anjing ashabul kahfi syurga. Tu dan kita dia akan susun gitulah satu untuk kita insafi diri. Mana kalau kita boleh jaga hati kita dari sifat takabur, mudahlah kita pelihara hati kita daripada sifat hasad. Kita bicara sifat hasad ni, tapi apabila kita tahu punca hasad, takabur, kita pelihara diri kita dari takabur, kita boleh peliharalah diri kita daripada sifat hasad. Dia sifat takabur ni ujian besar kepada orang yang berilmu dan orang yang beramal. Takabur ni ujian besar kepada orang yang berilmu dan orang yang beramal. Bertambah banyak ilmu, bertambahlah kena mujahadah daripada sifat takabur. Bertambah banyak amal pun kena mujahadah, kena pelihara daripada sifat takabur. Sebab tu dalam belajar, adab yang pertama yang ditekan dalam kitab Syairus Salikin adalah menyucikan hati daripada sifat-sifat kecelaan. Kita nak belajar ilmu agama ni kena sucikan hati dari sifat kecelaan. Jangan ada sifat sombong. Jangan ada sifat sombong. Contoh sombong macam mana?
Di antaranya kita memandang kecil kepada ilmu sendiri, memandang kecil kepada kitab. Alah, rendah je kitab tu, kecil je kitab tu. Kadang-kadang kita pandai dah tu, tu belajar dah tu. Ni orang sombong. Ada ni sebut satu perkara, kita tahu lama dah, kita belajar lama dah waktunya. Kitab tu apa kali dah kita khotangnya. Kita kecil-kecil gitu ngaji, kita besar. Tengok dia yang pertama tu adab dia membersihkan hati, dia bersifat kecelaan, menghiasi hati dengan sifat kepujian. Sifat kepujian yang paling besarnya adalah keikhlasan kita dalam belajar, keikhlasan kita dalam beramal. Apakah kosak tujuan kita belajar agama? Ni yang paling besar. Tetapi adab belajar ni, keikhlasan diletak satu adab suku. Walaha apabila sebut kata adab pertama, orang belajar ni membersihkan hati daripada sifat kecelaan, menghiasi hati dengan sifat kepujian, termasuklah sifat ikhlas. Bahawa kita belajar ni ikhlas semata-mata tuntut redha Allah Subhanahu wa taala. Tapi pentingnya ikhlas ni, ikhlas diletak pula sebagai satu adab lain pula. Adab belajar lain. Adab belajarnya belajar ikhlas semata-mata kerana Allah. Diletak sifat adab yang lain pada adab yang sama je sebenarnya. Tapi oleh kerana besarnya keikhlasan belajar, maka dalam kitab Sarul Salikin ia letak satu adab suku yang berkaitan dengan keikhlasan dalam belajar. Jadi apabila kita sebut adab belajar ni membersihkan hati daripada sifat kecelaan, berarti ilmunya ilmu tasawuf. Ilmunya ilmu tasawuf. Barulah kita boleh membersihkan hati daripada sifat kecelaan. Sebab nak kenal sifat kecelaan, kemudian macam mana nak membersihkan hati daripada sifat kecelaan, ni contohnya dalam kitab Penawar Bagi Hati. Nak menghiasi hati dengan sifat kepujian, nak ikhlas dalam belajar, kena kenal ikhlas tu apa dia, niat ikhlas tu macam mana. Kemudian macam mana kita nak semar keikhlasan dalam belajar, dalam semua perkara lah. Itu dalam contoh kitab Penawar Bagi Hati. Makna adab belajar ni dimulai dengan ilmu tasawuf, dengan bahawa maknanya kita orang belajar ni pasti kita akan belajar ilmu tasawuf. Orang yang belajar ilmu agama, adabnya pembicaraan hati. Orang yang belajar ilmu agama pasti dia akan belajar ilmu tasawuf. Kalau sebut kata belajar agama, mana-mana peringkat sekalipun, tapi tak ada ilmu pembicaraan hati, tak ada, itu bukanlah. Akan melahirkan orang yang berilmu, tetapi dengan bagai-bagai sifat kecelaan hati. Sebab apa? Sebab orang belajar ilmu agama mesti belajar ilmu tasawuf. Itu adab dalam belajar. Dan orang yang belajar ilmu tasawuf pastilah dia jaga tertib ilmu. Fiqh dia mesti belajar, tauhid lagilah dia mesti belajar. Jangan salah faham ni. Betul lah dia adab tu ilmu tasawuf, tapi tertib ilmu kita wajib kena jaga. Tertib ilmu, tauhidnya, fiqhnya, tasawuf itu tertib susunan. Itu wajib kita kena jaga. Berarti apabila sebut kata orang belajar ilmu agama, pasti dia belajar ilmu tasawuf. Orang belajar ilmu tasawuf, pasti dia belajar ilmu fiqh dan ilmu tauhid. Ini orang belajar. Sebab tu kata kalau orang tu belajar agama sungguh, tauhid, fiqh, tasawuf tak tinggal. Hak qada fardu ain sekurang-kurang. Itu boleh namakan orang ni orang belajar ilmu agama. Bila ada tasawuf, pasti ada fiqh, pasti ada tauhid. Sebab tasawuf tanpa fiqh tak ada nilai. Tasawuf tanpa fiqh tidak ada nilai ilmu tasawuf. Sebab kita nak bicara hati, kena bicara hak zahir. Kalau kata semayang ikhlas semayang, semayang biar semayang dengan ilmu.
Contoh kita nak ikhlas dalam belajar. Belajar kena susun dulu molek, tertib dia. Tauhid, fiqh, tasawuf. Belajar tu dengan ikhlas. Apa cerita bab ikhlas? Maknanya nak cerita bab hati, dia kena cerita bab zahir. Tapi kalau bab fiqh tak mengaji, tak ada bicara bab tasawuf. Dia semayang tak tinggal. Tu semayang tanpa ilmu kita tak bicara. Ginilah contoh. Tapi ni nyatalah. Nyata ni bagi kita, bagi orang-orang tertentu, dia mungkin berpahaman yang sama. Cerita bab kesucian rohani, cerita bab hati-hati, aurah dia tak tutup. Bagi kita kok nampaklah kita kata salah sangat-sangat. Aurah tak tutup, lepas tu cerita bab hati. Tapi bagi golongan yang seumpama ni, mereka ada hujah. Tuhan tak tilik zahir, Tuhan tilik hati. Zahir tak tutup aurah pun, hati baik tak apa. Ni. Hujah ni ada orang pakai seumpama ni. Bagi kita hujah ni karut sangat. Tu bagi kita. Bagi golongan mereka ni hujah ni mereka pakai. Kalau kepala tudung sekalipun, kalau hati jahat buat apa? Saya walaupun kepala tak tudung, aurah terbuka, tapi hati saya baik, Tuhan tilik hati. Kita senyum je buat pasal ni. Tak nampak jalan tu bagi kita lah. Dah sama juga cerita berhati. Hak zahir fiqh macam mana, semayang macam mana. Semayang tak tinggal pun kalau semayang ada, tidak dibicarakan. Mana orang belajar mutasawuf, untuk dapat adab belajar fiqh pasti dia belajar. Orang belajar fiqh, comel mana fiqh sekalipun, comel mana semayang sekalipun, kalau akidahnya tak lepas, tak ada semayang tu. Tak ada semayang. Semayang comel sangat-sangat fiqh. Bacaan comel sangat-sangat bacaannya. Tapi kalau akidahnya dia tak belajar, tu tak ada juga. Lepas tu kata tertib ilmu, tauhid, fiqh tu wajib kita kena jaga. Tapi ketiga-tiga tu fardu ain. Kita belajar serentaklah ketiga-tiga tu. Maknanya orang belajar pasti dia belajar ilmu tasawuf. Sebab nak bicara adab belajar ni. Orang belajar mutasawuf pasti fiqh dia ada. Orang belajar fiqh pasti tauhid dia ada. Betul kita sebutnya orang belajar agama mesti belajar ilmu tasawuf. Sebab apa? Kita nak bicara adab. Adab belajar. Nak membersihkan hati. Kalau kita belajar tanpa membersihkan hati, kita belajar kekalkan takabur ujuk, ilmu bertambah, takabur pun bertambah. Ilmu bertambah, takabur pun bertambah. Ni hak Nabi kata, man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Sesiapa yang bertambah ilmu tapi petunjuknya tidak bertambah, bukan petunjuk tidak bertambah, Nabi kata tidak bertambah daripadanya, melainkan bertambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ilmu serta dengan sombong, takabur. Nabi kata ujian besar ilmu dengan amal adalah takabur. Sebab tu dimulai dengan membersihkan hati daripada sifat-sifat kecelaan, kemudian hiasi hati dengan sifat kepujian. Belajar kita semata-mata kerana Allah, amal ibadah kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu bertambah, tawaduk bertambah. Ni barulah hak sebenar belajar. Belajar serta dengan adab. Ilmu bertambah, tawaduknya bertambah. Kadang-kadang orang yang berilmu ni, kalau kita tak kenal dia, kita tak tahu pun dia berilmu. Biasa-biasa je. Ada ni? Biasa-biasa je. Tanya-tanya, belajar, pondok 15 tahun. Allah, 15 tahun. Orangnya biasa je. Ada ni? Tapi tawaduk, rendah diri. Tidak menonjol diri. Dia bawa kodoh-kodoh mampu kepada dia. Dia ada peranan di sendiri dalam keluarga dia, dalam masyarakat dia ada peranan di kodok-kodok. Tapi kalau kita tak kenal, dah kenal, sebab apa? Sebab rendah dirinya. Bukan kata jumpa orang nak cakap, nak orang kata hebat dia ni, siapa dia? Ni orang hok nak menonjol diri. Jumpa orang hok tak kenal dia, nak ceritalah biar orang kenal dia ni siapa. Ilmu banyak, ilmu tanpa adab. Pandai ni.
Jadi bertambah ilmu, bertambah tawaduk. Apabila tawaduk tidak ada takabur, maka tak ada lah hasad dia. Hasad tak ada lah. Sebab punca besar hasad, dengki adalah takabur. Bila kita rendah diri, orang lain kita anggap lebih, orang lebih dapat nikmat lebih. Okeylah, orang lebih dapat nikmat lebih, apa masalahnya? Masalah kalau kita sombong, orang tu hina, orang tu kurang, dia dapat nikmat lebih. Tak jadi gitu. Mana boleh orang hak hina orang kurang, dia dapat nikmat lebih dia, kita tak jadi. Hati dia cerita supaya hilang lah. Sebab apa? Sebab nikmat tu tak sepatut boleh ke dia, sebab dia orang kurang. Pada ni. Tapi kalau kita yang merendah diri, orang ni kita anggap lebih, tak ada masalah lah. Jadi boleh menghilangkan sifat takabur sebab kepada hasad, bolehlah hilang sifat hasad. Itu hak sebab yang pertama. Dan ada kalanya berseteru, dan ada kalanya keji nafsu kerana kikir ia sesuatu yang dengki dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas hamba Allah dengan ketiadaan tujuan yang baik. Jadi 3 sebab hasad dinyata dalam kitab penawar bagi hati. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma aqdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.